السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النحل يأتي قدوة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Sadaqallahul azim. Yaitu mereka yang diambil nyawa oleh malaikah dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, syirik dan maksiyah. Sambil malaikah itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Apakah yang tunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu malaikat kedatangan malaikah yang akan mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka, lalu dibinasakan. Dan sebenarnya Allah tidak menganiayai mereka, tetapi mereka lah yang menganiayai diri sendiri. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan, dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah mengejek-ejeknya dahulu.บรรดาผู้ที่มาลาอิกะห์จะเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นคนดีพลางกล่าวว่าสันติจงมีแด่พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ในสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้เถิดพวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลาอิกะห์มาหาพวกเขาหรือพระบัญชาของผู้อภิบาลของเจ้าจะมาในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระท
และอัลลอฮ์มิได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่พวกเขาได้อาธรรมต่อตัวเองของพวกเขาเองดังนั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เคยเย้ยหยันไว้ก็จะห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am وكفى بهما من النعمة الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, 3 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 32 sampai kepada ayat 34. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala dapat kita membaca mendengar di surah tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar mengetahui As-Sami'ul Alim Al-Alimul Basir Al-Haqimul Alim yang senantiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada, dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa hamba dia yang membaca ayat-ayat dia dan juga wahyu dia, maka dia akan balas 10 kali ganda sebagai balasan yang begitu besar, banyak mulianya. Dan dialah Allah senantiasa mencucuri rahmah bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Serta berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa menyeleweng, menyesak, mengganggu, waswas, menipu, khianah dalam hidup harian kami. Susah untuk nak menuju kepada jalanmu, syurgamu, jalan yang kamu redha benar, yaitu syurga jannah darun na'im. Serta lagi berilah kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas solat subhi secara berjamaah di masjid. Serta angkat darajah yang begitu tinggi, mulia, indahnya di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu kepada sekalian kami sama ada di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari lagi kita sambung tadabbur kita dalam surah An-Nahl ayat 32 seterusnya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala royak perihal seorang hamba Allah yang baik, yang dia di atas dunia tu buat amalan yang baik, maka ketika masa dia tu nak dicabut nyawa dia oleh para malaikat. Sebelum ni kita ada pun ngaji orang yang tidak berjuh, orang yang zalim diri dia,
Lalu itulah ketika malaikat mari nak ambil nyawa dia, dalam keadaan dia tu tak mengaku, kata dia tu sudah buat amal jahat sebelum tu. Yang siapa malaikat hidup tibuk dia, katak dia, hatai dia, berbagai-bagai macam lah. Itu di antara seorang yang diraka Tuhan ketika malaikat nak cabut nyawa dia. Setelah dia mati dah pun akan usung mayat dia untuk menuju ke alam kubur, tetapi dia bertepik, dia meraung, kata, ke mana saya dipergikan? Nak pergi ke mana saya ni? Tersegilah. Seorang kata tersegi. Sebab itulah Nabi kata, kalaulah manusia dengar masa tu, maka boleh tahulah bagaimana orang yang diraka Tuhan diazab oleh para malaikat. Akan tetapi Tuhan tak ada buka benda-benda tu yang hanya binatang-binatang saja yang dapat dengar. Subhanallahil azim. Bagi orang beriman ni, dia nak pergi cepat-cepat ke kubur. Sebab dia nak kelik tempat dia. Kan? Allah, sebab kita pergi jalan jauh lah. Jalan jauh, bulan-bulan. Pasal hari nak kelik lah tak? Allah, pasal nak kelik cepat-cepat sampai rumah. Itulah orang beriman. Mayat dia, roh dia bila dibawa oleh para malaikat. Segera cepat-cepat pergi ke kubur. Sebab kubur tu adalah pintu utama untuk nak menuju kepada syurga atau kepada neraka. Pintu dan rek yang kita kena duduk sebelum nak pergi kepada alam akhirat atau yang panggil alam barzakh baina dunia dan juga akhirat. Itu dikatakan kubur. Sebab tu dari bumi cepat-cepat, segeralah kami cepat-cepat, kami nak gira, kami nak pergi ke sana. Itu perkataan dia ketika orang usung pergi dia tu ke alam kubur. Subhanallah. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala goyak perihal ketika orang baik ia nak mati atau dicabut nyawa dia oleh para malaikat. Ia kata di sini allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka yang diambil nyawa oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, baik dia, tidak ada dosa, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada maksiat. Masya-Allah, bersih. Sebab itulah di antara bagi orang yang mukmin bila dia sakit tu, ketika dia sakit hampir nak mati, kadang-kadang terampun dah dosa dia, kafarah dia dah. Bila habis dosa dia itulah malaikat akan mari ambil nyawa dia untuk sedia menuju ke alam kubur. Jadi memanglah mati ni Nabi sendiri pun ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata innal mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian aku ni adalah sangat sakit, sakarat. Sakarat mana kata dalam keadaan mabuk haya pening tak apa gapo soal tak gitulah, itu mati. Mungkin benar tak sakit dak lah, sakit yang siapa Nabi sendiri pun sakit, apatah lagi kita orang biasa. Tetapi orang yang mati baik ni ada buat bandingi ulama yang kata seperti mana ulama ke hadis tak ingat situ. Seperti mana rambut lekat di tepung ketika malaikat nak buat tubik nyawa orang yang baik. Heret rambut dekat tepung tu, dekat di tepung tu buat tubik. Mana kata bukan cara susah payah dak lah. Senang untuk dia buat tubik nyawa dia tu. Tak seperti dengan orang yang jahat, yang mujrim, yang zalim tadi tu. Allah sehingga ulama bandingnya seperti dengan kayu yang berduri, kayu sepotong berduri. Kalau kita bukuh dengan benda-benda tu tarik tubik Nah saya kayu, kalau kita kata kayu berduri tadi tu cacah-cacah duri kita balut dengan kain. Kalau kita tarik kain tu nah saya kain tu cari atau lekat di duri atau duri tu putus. Satu nak cabut tu bukan senang lah, susah. Allah, itulah dia buat bandingnya. Sehingga ulama nanti malaikat nak cabut nyawa seorang yang tak baik dan juga orang yang baik. Dan kita berharap lagu itulah semoga kita tu dicabut nyawa oleh para malaikat tu dalam keadaan mudah, tidak ada susah gapo. Dan apabila cabut nyawa dah, iza qubida ruh, Nabi kata tabi'ahul basar. Apabila para malaikat cabut nyawa dia dah tu,
maka bila habis nyawa dia daripada jasad badan dia, menyebab mata dia tu diikuti oleh roh dia tempat nak pergi tu. Tabi'ahul basar, habis daripada orang tu mata dia tu celak tempat nak pergi, dia nampak dah situ, dia nampak dah. Sebab itulah nanti dia nak mati tu pun dia nampak dah belah-belah. Apatah lagi boroh dia cabut daripada jasad dia, dia qalbi nampak lagi tempat dia nak pergi, imma syurga imma neraka. Sebab itulah mata dia tu setengah roh dia dah cabut tu, dia nampak dah pak dia nak pergi. Dan dia pun dengar orang-orang duk baca tepi dia, sama ada duk hajam mucak atau duk baca yasin kalau kita kan. Dia dengar, tapi dia nak apa tak boleh lah. Nampak dah tempat nak pergi, dan dia tahu khabar ada orang duk baca dia. Subhanallah. Tapi nanti hok sutai dah tu tak nampak dah malaikat tempat dia nak pergi tu saya. Tak dengar dah malaikat dia nak pergi tu saya. Sebab tu dah kadang-kadang nampak mata dia celak lagi serta dengan mulut senyum setengah rela tak. Senyum, dia tahu dah tempat dia nak pergi syurga Allah. Ada kita biasa dengar klik orang Palestin budak-budak ala-ala. Dia nampak dah syurga lah duk tepik mulut dia. Dan mak ayah dapat dengar daripada mulut anak dia. Syurga ayah nak pergi. Masya-Allah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang diambil nyawa oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, syirik dan maksiat. Tak ada 2-3 perkara ni. Kita masuk neraka, masuk syurga sebab perbuatan kita. Dan juga kita masuk syurga, masuk neraka kadang-kadang sebab perbuatan saudara kita menyakiti dia. Perbuatan kita melalui menyakiti saudara kita, itu dapat masuk neraka. Dan juga dapat masuk syurga perbuatan kita yang mana kita dapat tolong saudara kita sebab saudara kita juga. Dan yang ketiga, kita dapat masuk neraka, masuk syurga. Kalau syurga kok bimasyiatillah, rahmat Allah kehendak Tuhan, dapat kita tu masuk syurga. Dan juga dapat masuk neraka Allah dengan ghadab Allah, marah kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi orang yang beriman ni, orang yang buat amalan baik, tidak ada kufur, syirik dan maksiat ni, penuh dengan malaikat yang sambut dia. Dia sambut dia malaikat. Bukan sekadar hanya malaikat malakul maut saja tak. Bersama dengan malaikat malakul maut tu banyak lagi malaikat-malaikat. Tu ketika nak mati. Ketika kita hidup lah ni pun penuh dengan malaikat. Cara kita ni kiri kanan depan belakang. Siapa kita mengaji ni, kita duk mengaji, fak kita mengaji. Bukan sekadar fak kita saja duk dengar ni. Penuh dengan malaikat. Itulah kadang-kadang semangat orang mengajar ni, walaupun orang tak ada yang mengajar dia sekalipun, tetapi dia yakin kata bersama dengan dia tu penuh dengan malaikat. Penuh malaikat, tapi kita tak nampak. Dan bukan hanya sekadar malaikat, jin pun mereka dengar juga. Jin dengan jin yang beragama Islam, mukmin dengar manusia duk mengajar. Tapi manusia tu saya dengar agama. Ada arah betul. Qul hidayah ya Allah. Allahu akbar kabira. Jadi penuh dengan para malaikat bersama dengan malakul maut, kerja dia untuk nak cabut nyawa seseorang itu tu, maka dia wikam lancai. Masya-Allah. Dia kata lagi mana? Yaquluna salamun alaikum. Berkatalah para malaikat-malaikat, salamun alaikum. Selamatlah, kesejahteraanlah ke atas kamu. Mai duk semangat kata mu tu selamat ke atas kamu. Tak suruh bimbing lah. Ucapan para malaikat ni dia panggil mari kejaminan kepada orang yang nak mati, bermakna selepas daripada ni mu selamat. Tak suruh bimbing. Allah akbar. Jaminan daripada para malaikat, makhluk Tuhan yang tidak berdosa. Memang jaminan ini adalah benar. Sebab itulah kadang-kadang kita sama orang Islam duduk di atas dunia ni, apabila wisalah kita nak khabar kata
kita duk kata assalamualaikum tu bukan hanya sekadar tertubik daripada bibi mulut kita saja dak. Jumpa pak assalamualaikum. Dak. Orang hok dengar apa bila kita ia pun jawab waalaikumsalam. Bukan sekadar tu dak. Di makna apabila kita salam kepada seseorang, di makna apa? Apabila kita kata assalamualaikum, dia pun jawab waalaikumsalam. Di makna jaminan kita tu kepada dia, bermakna dia jawab, kita pun sudah dapat jaminan daripada dia. Kata selepas pada ni kita selamat, dapat rahmat daripada Allah, dapat barakah daripada Allah. Atau wisalah pun molek lah. Assalamualaikum. Dia kata, molek. Pak salah-salah ni adalah bahasa Arab, satu doa, satu sunnah yang diajar oleh agama kita. Jumpa pak assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Biasa berlaku masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia tulis surat dan dalam surat dia wisalah kepada Harun Rasyid, pemimpin masa tu. Maka Harun Rasyid bila baca surat dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu telah Imam Syafi'i kata aku sudah dapat kejaminan daripada pemimpin Harun Rasyid, selepas daripada ni aku selamat, kata Imam Syafi'i. Sebab itulah bila malaikat kata kita lagu ni, kita sudah dijamin daripada malaikat bahasa selepas ni tak sedut bimbang. Gi kubur dalam keadaan senang, gi kubur dalam keadaan berhak, di kubur dalam keadaan milia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat mari jamin dah, dia kata yaquluna salamun alaikum. Berkatalah malaikat kepada orang-orang yang hampir nak mati, orang yang baik itu, salamun alaikum, selamat sejahtera kepada kamu. Serta apa? Udkhulul jannah. Oh, masuk syurga, masuk dalam syurga. Boleh masuk syurga tak lagi? Tak lagi. Duk dalam kubur dulu. Banyak dan lagi, banyak khantang lagi. Tapi dalam kubur tu dijamin oleh malaikat dah bahasa kita itu selamat, insya-Allah seterusnya kita dapat selamat daripada malaikat, daripada azab Allah, siksa Allah. Bermakna hai kamu lancai masuk syurga. Asal bimbang. Oh, kamu lancai. Masuk syurga dengan apa? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal baik yang telah kamu kerjakan. Sebab tu dah di atas dunia kita kena usaha buat amal baik. Hidup kacau sungguh amalan yang tidak baik. Kena sungguh kacau dengan amalan baik, walaupun sikit sekalipun amalan baik yang kita buat tu. InsyaAllah kita boleh tengok di akhirat nanti. Yang kalau kita tengok kepada hadis Nabi, ia nak belaga sikit, ia nak kelisih sikit. Kelisih ke apa? Sebab Nabi kata seorang-orang itu tak dapat masuk syurga dengan melalui amalan dia, kecuali orang itu dapat rahmat daripada Allah. Kalau mengikut amalan kita ni tak pandai untuk nak masuk syurga. Tapi kalau dapat masuk syurga juga bermakna orang itu dapat rahmat, kasih belah, kasih sayang daripada Allah. Sahabat tanya, hingga kamu sendiri pun ya Rasulullah? Nabi kata, ya, aku sekalipun tak akan dapat masuk syurga dengan melalui amalanku, kecuali ayyatarammadiyani rabbi, apa ni, rahmatullah, kecuali dengan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun, Nabi wa amalan dia bukan seperti kita. Allahu akbar, bekak kaki amalan dia, semaya pe dia. Kita tak sampai situ. Sebab itulah kalau kita cek hari-hari kita, amalan kita, cuba kita mikir banyak mana ya kalau di segi ibadat kalau kita mikir. Bolehlah kalau Tuhan kata omong kita 90 tahun. 10 tahun duduk tahun dunia misalnya. Allahu akbar. Kalau kita berkata tidur tu 20 tahun dah. Ulama kata 60 tahun sebahagian daripada hidup hari kita, hari 24 jam tu. Kalau boh capur dengan 60 tahun, 20 tahun dah kita tidur. 20 tahun kita tidur. 24 jam sehari, cuba kita mikir.
Separuh tu banyak mana dah separuh. Berapa je separuh? Duduk dalam Allah belah-belah je dah. Separuh. Sebab tu lah ulama kata 60 tahun 20 tahun kita tidur. Tak ada kira orang lagi. Main bola, makan, jalan, buah. Kalau kita kira semaya, kalau semaya. Saya 24 je. Allah semaya kita 5 minit ya satu waktu. 5 waktu 25 minit boleh kata setengah je. Dalam 24 je setengah je. 60 tahun Allahu akbar. Banyak mana ya. Siapa ada 10 tahun. Semua orang kata dah 5 tahun itu amalan kita buat baik pada Tuhan. Sebab tu dah kalau tengok amalan di sini Allah tak berhak sikit abuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita buat kunahan hari kita tu. Sikit tapi kita nak banyak. Sebab tu Allah pun banyak. Dengan kita buat sikit Tuhan berlipat kali ganda. Sedekah kita sekut Allah 700 bahkan lebih daripada tu lagi. Kena dengan malam itu qada semalam di bulan Ramadan Allah 1000 tahun dah. Alfasanah. Cuba tengok. Itulah dipanggil dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena usaha, kena bersungguh dengan buat amal baik. Bila kita buat amal baik ni dah, maka kita akan dapat rahmat daripada Allah lah. Dengan amal rahmat tu dah syurga dah. Buat amal baik sungguh banyak dalam hidup kita, maka dapat rahmat daripada Allah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersungguh buat benda tak molek, banyak daripada benda hak molek. Buat atik, kau rajin buat kau malas dak. Allahu akbar. Tu nak dapat rahmat daripada Allah bagaimana? Itu kita kena mikir. Sebab itulah orang ni masuk syurga dengan melalui orang panggil samuk daripada malaikat. Mereka itu berkata salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan apa yang kamu telah kamu kerjakan di atas masa dulu dalam dunia dulu, iaitu amalan ibadat yang baik yang kamu buat. Insya-Allah dengan amalan baik yang kita buat tu semoga kita dapat rahmat daripada Allah. Maka rahmat itulah adalah syurga. Sebab tu dia kata bismillahirrahmanirrahim. Rahman di sini kasih belah Allah tah dunia yawi belaka. Kafir pun yawi, orang yang tidak kafir beriman pada dia pun yawi. Tetapi Ar-Rahim tu kasih belah dia tu hanya tertentu kepada orang yang beriman saja di akhirat esok, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja satu kelaktan ya pada pagi ini. Insya-Allah kita sama lagi. Betul daripada Allah, apa yang tidak betul itu adalah daripada kelemahan saya. Dan kita berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala khatam akhir hayat kita, mati kita dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, iaitu kita dapat mengucap dengan kata kalimah la ilaha illallah insya-Allah taala. Itulah harapan kita apa betul saja daripada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang sikit dah boleh di sehari dua ni dalam minggu ni kenakan makan kita tu nak berjalan lagi kepada rumah setiap rumah. Kalau tak boleh pun boleh minta lah kita putus syarat malam-malam itu kita nak berjalan setiap rumah tu untuk nak bagi sapu. Setiap rumah tu kita minta lah, setiap keluarga tu kita minta 300 kok lah. Syukur-syukur 300 kok, tak boleh kurang daripada tu. Lepas tu nak lebih banyak daripada tu terserahlah kepada kita. InsyaAllah kita bakal minum rumah Allah. Sebab Nabi kata man bana masjidan banallahu lahu al-jannah atau kama qala Rasulullah. Siapa yang buat rumah Tuhan di atas dunia ni iaitu sejid, maka Tuhan akan bina mahligai kepada dia dalam syurga esok. InsyaAllah bakal Allah belakang kita nak sudah boleh puasa ni, nak boleh semaya. Itu cita-cita kita. Nak boleh semaya bagi wanita, kaum ibu-ibu kita tu. InsyaAllah lah kalau tak siapa pun pakai tanya siapa dah. Boleh dimarang kena makan jalan dah setengah tu. Di sebelah hulu kita tu.
Hari ini pun boleh didemak sama jalan lagi. Itulah saja sebagai maklumat, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah.